Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Salah seorang syekh mempunyai beberapa orang murid dan dia lebih menyukai salah seorang muridnya dan memberinya perhatian lebih daripada murid-muridnya yang lain. Ketika dia ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Aku akan menunjukkan kepadamu mengapa aku bersikap demikian terhadapnya." Lalu diberikannya kepada setiap orang muridnya seekor burung dan memerintahkan kepada mereka, "Sembelihlah burung-burung itu di suatu tempat di mana tidak seorang pun yang akan dapat melihat." Mereka semua lalu berangkat, kemudian masing-masing kembali dengan burung sembelihannya. Tetapi murid yang disayangi syekh itu kembali dengan membawa burungnya yang masih hidup. Ketika syekh bertanya, "Mengapa engkau tidak menyembelih burungmu?" Si murid menjawab, "Tuan memerintahkan saya untuk menyembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Dan saya tidak dapat menemukan tempat seperti itu." Mendengar jawapan murid itu, sang syekh lalu berkata kepada murid-muridnya yang lain, "Inilah sebab mengapa aku lebih memberikan perhatian kepadanya." Zunnun Al-Misri menyatakan, tanda muraqabah adalah memilih apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Menganggap besar apa yang dipandang besar oleh Allah Ta'ala. Dan menganggap remeh apa yang dipandangnya remeh. An-Nasru Abadi menegaskan, harapan mendorongmu untuk patuh. Takut menghindar kamu dari maksiat. Dan muraqabah membawamu pada jalan kebenaran hakiki. Abu Abbas Al-Baghdadi menuturkan, ketika aku bertanya kepada Ja'far bin Nasir mengenai muraqabah, dia berkata kepadaku, muraqabah adalah kewaspadaan terhadap batin sendiri dikarenakan adanya kesedaran akan pengawasan Allah Ta'ala terhadap setiap pemikiran. Al-Juraidi menegaskan, jalan kita dilandasi oleh dua bahagian, iaitu hendaknya engkau memaksa jiwamu untuk muraqabah terhadap Allah Ta'ala dan hendaknya pengetahuan ini nampak dalam perilaku lahiriahmu. Al-Murta'ish berpendapat, muraqabah adalah kewaspadaan atas batin sendiri dikarenakan kesedaran akan yang gaib dalam setiap pandangan mata dan ucapan. Ketika Imam Ibn Atta' ditanya, apakah amal ibadat yang paling baik? Dia menjawab, muraqabah terhadap Allah setiap saat. Ibrahim Al-Khawwas berkata, pengawasan menghasilkan muraqabah. Muraqabah menghasilkan pengabdian lahir dan batin kepada Allah Ta'ala. Abu Usman Al-Maghribi menyatakan, hal terbaik yang dipaksakan seorang terhadap jiwanya sendiri di jalan ini adalah membuat perhitungan dengan diri sendiri, muraqabah, dan mengatur perilaku sendiri dengan ilmu. Abu Usman menuturkan,
Abu Hafs mengatakan kepadaku, manakala engkau duduk mengajar orang yang banyak, jadilah seorang pengkhutbah kepada hati dan jiwamu sendiri. Dan jangan biarkan dirimu tertipu oleh berkumpulnya mereka di sekelilingmu. Sebab mereka hanya memerhatikan wujud lahiriahmu, sedangkan Allah memerhatikan wujud batinmu. Abu Sa'id Al-Kharras mengkhabarkan, seorang syekh mengatakan kepadaku, engkau harus mengawasi batinmu dan koreksi terhadap Allah Ta'ala. Satu ketika, aku sedang musafir melalui padang pasir. Tiba-tiba aku mendengar suara keras yang menakutkan di belakangku. Aku ingin menoleh tetapi hal itu tidak aku lakukan. Lalu aku melihat sesuatu jatuh ke atas belakangku, atas bahuku. Dan aku pun lari. Aku memandang ke dalam batinku dan kulihat seekor singa yang besar. Al-Wasiti menyatakan, amal ibadat yang paling baik adalah mengawasi saat. Artinya si hamba tidak melihat keluar batas dirinya. Tidak memikirkan sesuatu pun selain Tuhannya dan tidak menyengutui dengan sesuatu pun selain saat kininya. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang muraqabah. Satu sifat yang menjadikan manusia meyakini bahawa dia sentiasa diperhatikan. Bahawa Allah memerhatikannya. Kalau seorang yang menaiki kenderaan, dia lebuh raya, dikatakan padanya bahawa kawasan ini ada speed trap ataupun kita katakan perangkap had laju pada kelajuan 80 km atau 90 km sejam. Maka si pemandu ini akan muraqabah, jangan terlebih. Apatah lagi dia tak tahu kat mana, tapi dia tahu ada. Maka dia bawanya berhati-hati sehingga dia tidak dikenakan apa-apa hukuman. Atau seorang yang berjalan di hutan dan diberitahu bahawa hutan ini ada binatang-binatang yang bahaya, ular, kalajengkingnya, atau binatang liar, maka dia berjalan dengan berhati-hati supaya tidak terserempak atau tak terjumpa dengan perkara ini yang boleh merosakkannya. Seorang yang berenang di lautan, dia tahu sifat lautan itu menenggelamkannya. Maka bila mana ia memasukinya, dia memasukinya dengan berhati-hati. Dengan ilmu atau dengan alat yang menjadikan dia boleh timbul. Supaya dia tidak tenggelam dalam air ini. Dengan kata lain, manusia secara fitrah memang mengambil sikap berhati-hati dalam banyak hal. Dalam banyak perkara. Cuma yang kita nak bangkitkan sejauh mana kita mengambil sifat berhati-hati kita dengan Allah. Sebab itu kata Allah Ta'ala dalam Quran, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan surah An-Nisa ayat 108 Allah Ta'ala kata, mereka ini takutkan manusia, bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak takutkan Allah, tidak bersembunyi dari Allah, sedangkan Allah sentiasa bersama mereka. Ketika mana mereka tidur, dalam apa juga keadaan mereka, Allah itu maha luas pengetahuannya yang meliputi segala-galanya. Artinya memang secara fitrah manusia, dia akan perhatikan orang-orang yang memandangnya untuk dia berhati-hati. Sebab itu, mana-mana perlawanan yang ada penonton menjadikan pemain itu lebih berhati-hati. Supaya dia dapat memuaskan hati penonton.
supaya penonton dapat mengetahui bahawa dia bersungguh-sungguh sekalipun dia gagal atau sekalipun dia kalah. Penonton akan buat judge ataupun buat keputusan untuk berkata dia bagus. Maka kita lebih berharap daripada penonton yang memerhatikan kita. Dan kita lebih patut mengetahui bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Setiap perkataan yang kita luah, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap niat yang kita pasangkan dalam hati, Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita. Takutlah pada Allah andai kata kita buat. Ketika mana kita bersendirian lalu kita dengan mudah menceroboh maksiat, melakukan maksiat pada Allah, maka Allah membatalkan semua amalan-amalan kita. Disebut dalam hadis yang sahih. Bila Nabi SAW menyatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bighdan fayaj'aluhu Allahu haba'an manthura. Qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Qala innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, aku tahu satu kumpulan manusia nanti dia akan datang pada hari kiamat kelak bawa kebaikan yang banyak seperti gunung Tihamah yang memutih, banyak amalan bagaikan banjaran gunung Mekah. Tihamah ni kawasan pergunungan Mekah. Sepanjang kalau kita ke Mekah, kita melihat banjaran-banjaran bukit yang banyak. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku kenal satu kaum. Dia nanti pada hari kiamat kelak bawa amalan banyak. Amalan mereka macam gunung ganang. Tetapi Allah Ta'ala membatalkan semua amalannya menjadi debu yang berterbangan. Amalan banyak tuan-tuan, tapi Allah jadikan tak ada langsung nilai. Jadi debu yang berterbangan. Lalu kata Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, boleh tak cerita pada kami siapa mereka tu? Sifatkan kepada kami, berilah pencerahan pada kami, supaya apa? Alla nakuna minhum, supaya kami tak jadi macam mereka. Dan kadang kami tak tahu. Bimbang, sahabat-sahabat bimbang. Zahirnya amalan banyak, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Zahirnya amalan berlambak, di sisi Allah debu berterbangan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kelompok ini siapa? Mudah-mudahan bukan kita. Innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Dia adalah saudara-saudara kamu, seagama dengan kamu, kulit sama dengan kamu. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dia pun bangun qiyamul lail sebagaimana kamu bangun qiyamul lail. Tetapi mereka bila mana bersendirian, dengan cepat mereka menceroboh perintah Allah. Mereka melakukan maksiat ketika mana bersendirian. Mereka melanggar batasan-batasan Allah ketika bersendirian. Kebaikan mereka cuma untuk dipaparkan, untuk diviralkan, untuk dipertontonkan kepada penonton dunia. Sedangkan waktu dia bersendirian, ternyata dia tidak buat kebaikan, bahkan dia melakukan kejahatan. Tuan-tuan lihat amaran Nabi SAW. Orang ni ialah saudara kita, seagama dengan kita. Kulit pun macam kita, yakni Islam. Mereka pun bangun qiyamul lail. Tapi kebaikan mereka untuk dipertontonkan. Bila mana mereka bersendirian, mereka buat jahat. Waliyazbillah min zalik. Ini kelompok yang kita bimbang, yang tidak ada muraqabatullah. Sebab itu kata Nabi SAW, usika an tastahi minallah kama tastahi minar rajulis salih min qaumika. Dari riwayat Ahmad, kata Rasulullah, aku pesan pada kamu, malulah sikit pada Allah
Sebagaimana kau malu bila berada di hadapan orang baik di kalangan kamu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tuntut kita malu pada Allah dengan malu yang banyak. Kita tak mampu. Lemah kita ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada orang baik depan kita, tuan-tuan malu nak buat benda yang tak elok, maka kalau sekadar itu, maka cukup. Tekan depan mak mentua kita, kita pun tak boleh cakap uduh-uduh dengan anak perempuan dia. Sebab kita malu. Anak perempuan dia ni, bini kita lah. Kita nak marah, tapi depan mak mentua, berani tak? Tak berani jaga mak mentua. Jaga ayah mentua. Sebab apa yang mentua saya baik, mak mentua baik. Kita, tuan-tuan, anak kita buat salah. Kita pun nak marah dia depan atuk dia. Atuk sayang cucu. Kita pun takut juga nak marah. Gigit bibir lah kita. Gigit bibir. Sebab apa? Malu nak marah depan ayah kita, ayah mentua kita. Artinya dekat dunia ni, tuan-tuan, mana-mana manusia, dia ada orang yang dia malu. Walau dia gangster macam mana. Ni, gangster. Dia ni, kita katakan kekanda ni. Dia malu pada ayahanda. Ayahanda pula ni, dia malu pada nenda dia. Dia malu pada tonda dia. Maknanya, manusia ni, tuan-tuan, dia ada orang yang dia malu. Siapa pun. Ni dah jadi Perdana Menteri. Dia malu ke mak dia. Dah jadi ketua gangster. Dia malu ke gangster senior. Walaupun gangster tu dah pencet, malu. Ada benda dia tak buat. Ada banyak benda kita tak buat, dia kena malu. Malu pada orang. Kadang-kadang kita minta maaf pun sebab malu. Orang dah kutuk banyak sangat kita, terpaksalah minta maaf. Malu. Tuan-tuan, malu dengan Allah ini malu yang paling tinggi sekali. Ya, memang kita tak boleh sempurna. Sekurang-kurangnya adalah perasaan tu. Sebab itu kata Nabi SAW, usika an tastahyi minallah kama tastahyi minar rajulis salih min qaumika. Aku pesan kamu biarlah kamu malu sikit, walaupun kadar malu kamu cuma malu pada orang baik di kalangan kaummu. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qasim Qushairi menceritakan sifat muraqabah. Syekh ni sayang pada seorang anak murid. Kita kalau sebut baik mak, baik tok guru, baik majikan, kalau dia sayang orang bawah ni mesti ada sebab. Bukan saja sayang sebab muka dia lawa, tidak. Dia ada satu sifat, dia bagi sifat. Memang secara umumnya, tuan-tuan sekalian, kita nampak sayang ni kita kata, oh, sebab muka dia lawa lah tu. Bukan. Seorang disayangi kerana sifat. Sifat yang dia ada. Maka, bila anak murid lain cemburu, Tok Syekh ni sayang anak murid ni je. Inilah anak murid kanang dia. Maka mereka carilah tohmahan-tohmahan yang boleh menjustifikasikan seolah-olah sayang itu tak layak. Sebagaimana adik-beradik Nabi Yusuf dengki dengan Yaqub sayang pada Yusuf. Mereka cari satu justifikasi yang tidak betul. Mereka tak fikir nak baiki diri. Lalu Syekh pun tahu anak-anak murid ni tak puas hati sebab Tok Guru ni cenderung pada orang ni, orang tu. Tapi macam saya katakan tadi, kita kalau kita anak baik, kita anak murid baik, kita pekerja baik, kalau orang atas tu sayang pada orang tu, maka jangan kita cemburu dia, tapi contohi dia. Macam mana dia jadi disayang begitu? Contohi dia. Supaya kita juga disayangi. Bukan kita nak cemburu, lalu kita pun nak marah-marah. Akhirnya kita makin dibenci. Anak murid Tok Guru ni tak aci lah, duk baik yang ni jadi baik. Tok Guru pun nak beritahu mana lebih orang ni. Maka setiap seorang anak murid diberi seekor burung dan diberi pisau. Lalu guru ni sebut satu statement mudah. Pergi sembelih tempat yang tak ada yang melihat. Pergi sembelih di tempat tak ada yang melihat. Maka anak murid ni, yang ni sembelih atas pokok, yang ni sembelih bawah pokok, yang ni sembelih belakang batu, yang ni sembelih di pengkalang, yang ni sembelih lah bawah rumah. Seorang anak murid ni, dia tak sembelih burung tu. Maka masing-masing balik dengan membawa sembelihan masing-masing kerana dia dengar cakap Tok Guru. Tapi seorang ni tak sembelih. Lalu kata Tok Guru, kenapa kamu tak sembelih? Lalu dia kata, tak ada tempat yang aku tengok, tak ada yang melihatnya, melainkan Allah melihatnya. Sebab itu aku tak sembelih.
Lalu kata Tok Guru, kamu tengok orang ni. Kamu tengok orang ni. Dia faham muraqabatullah. Orang macam ni, tuan-tuan, dia tak mungkin bersendirian melakukan maksiat. Ada satu kisah. Seorang wanita lawa, comel. Maka ada seorang lelaki cuba menggodanya. Goda. Akhir sampai peringkat dia memaksa wanita ini. Wanita ini terperangkap dalam sebuah rumah. Lelaki ni masuk. Maka lelaki ni naklah berzina dengannya. Perempuan ni dah dalam keadaan macam tu. Nak lawan-lawan. Teruk kena belasah ni. Maka dia beri satu nasihat yang baik. Dia kata, kalau kamu nak bersama dengan aku dengan syarat, tutup semua pintu. Tutup semua pintu. Maka lelaki ni pun tutuplah pintu. Pintu dapur tutup, pintu tikar tutup. Tutup semua, dah tak ada pintu lain. Lalu kata perempuan ini, bagaimana pintuku, pintu antara kita dengan Allah? Cuba tutup pintu Allah tu, biar Allah pun tak tengok kita. Lelaki ni pun terkaku, tuan-tuan, terkaku. Nasihat yang baik jauh lebih kuat daripada pukulan yang kuat. Jauh lebih tajam daripada pedang yang memotong. Jauh lebih membunuh daripada mana-mana senjata. Kerana nasihat ini pergi ke hati yang mematikan semua sistem pergerakan dia. Yang mengubahnya. Dia kata, bagaimana pintu antara aku, antara kamu dengan Allah Ta'ala. Pintu antara kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kamu boleh tutup je pintu pagar. Boleh tutup je pintu besar. Boleh tutup pintu tingkap. Boleh tutup je pintu atap. Tapi pintu antara kita dengan Allah macam mana? Maka lelaki ni terdiam. Akhirnya insaf. Dan menjadi lelaki yang baik. Dan ini muraqabatullah. Sebab itu disebut dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan, tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Di antaranya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang lelaki, seorang perempuan yang dia ingat Allah secara bersendirian lalu mengalir air mata dia. Tuan-tuan, antara latihan muraqabah, kita dah sebut pada 2 siri kuliah kita sebelum ini. Latihan bagi muraqabah, muhasabah. Sebagaimana kita sebut semalam tentang Ibn Summah. Tengok, ya Allah, umur dah 60 tahun. Kalau kira hari, 21,500 hari. Kalau kira setiap hari buat satu maksiat, ya Allah, 21,000 maksiat. Macam mana kalau sehari buat 10,000 maksiat? Artinya, muhasabah tadilah yang menjadikan kita malu, dan malu tadi adanya datangnya muraqabah. Dan demikian juga yang boleh menghasilkan muraqabah dengan membilang nikmat Allah. Kata bilanglah nikmat Allah setiap hari. Semalam nikmat Allah banyak mana kat kita? Makan, minum, tidur baring kita, seronok gembira kita, bergelak ketawa kita, senyum dan bicara kita. Semuanya semalam, Masya Allah, semalam hari yang begitu menyeronokkan. Hari ni pula, ya Allah, hari ni cuti, saat seronok lagi. Main-main air. Hari ni main-main gunung, main-main bukit. Hari ni main-main masak kat dapur. Hari ni main-main cucu, main-main anak. Tuan-tuan, bilanglah nikmat supaya datang rasa muraqabatullah. Berapa kali Allah Ta'ala uji kita? Semua ujian Allah datang dengan bantuan. Kita diuji, tapi Allah membantu. Dan Allah Ta'ala berikan orang-orang yang meringankan kesedihan kita. Tuan-tuan, setiap kali kita sedih, ada je benda yang boleh meringankan kesedihan kita. Tak ada orang sedih sampai highest, peringkat tertinggi. Melainkan sedih tadi, dia akan melihat sesuatu yang menggembirakannya. Sedih, lepas tu tengok muka anak cucu, gembira balik. Sedih, lepas tu tengok muka anak-anak, senyum balik. Sedih, tengok ada pizza, capati, toset, gembira balik. Sedih, tengok tertarik berbuih. Buih tertarik sampai terkeluar. Senyum balik. Tengah-tengah sedih ada seorang dua buat lawak, buat kelakar. Ketawa kita kuat pada orang tak sedih.
Artinya tuan-tuan sekalian, banyak nikmat. Lepas tu, dah banyak nikmat macam mana? Lihatlah muraqabatullah. Tidakkah kita malu dengan Allah yang beri nikmat macam ni? Lalu kita dengan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, muraqabah menjadikan seorang itu kenang nikmat Allah Taala, muhasabah tentang dirinya. Zunnun Al-Misri berkata, tanda-tanda orang muraqabah apa dia? Apa pun yang Allah pilih dalam kehidupannya dia suka. Itu muraqabah. Dan apa yang Allah Ta'ala anggap besar, maka besar. Dan apa yang Allah Ta'ala anggap kecil, maka dia pun anggap kecil. Yang Allah Ta'ala anggap besar apa di akhirat. Yang Allah anggap besar ialah azab Allah di hari akhirat kelak. Yang Allah anggap kecil apa di dunia. Yang Allah kata kecil, musibah-musibah dunia ni semua kecil. Wala nabluwannakum bisyai', kami akan uji kamu dengan benda kecil je. Kan besar pun. Memanglah orang kata besarnya ujian kamu. Besarnya musibah kamu, tak ada. Sebenarnya tak ada musibah menimpa kita menaikkan kecil. Macam mana kecil Ustaz? Pertama, kecil kalau nak banding nikmat-nikmat kita dapat. Kecil kalau nak kira perjalanan umur kita yang dah banyak senang. Kecil kalau kita nak bandingkan dengan apa yang Allah beri balasan di hari akhirat kelak. Tadi banding azab akhirat kelak. Banding nikmat yang Allah sediakan akhirat kelak, kecil. Walaupun kita besar, mak dia mati, ayah dia mati, ustaz, abang dia mati, kakak dia mati, mati semua tinggal dia seorang. Dia kata itu bukan musibah yang besar pun, hakikat. Kerana dia yang menunggu ni pun akan mati. Kerana kematian itu ialah suatu sunnatullah berlaku pada semua makhluk. Dan kematian itu ialah berpindahnya alam, bukannya hilang terus, pindah alam. Dan dia juga akan berpindah alam. Maka setiap kali sabar, Tuhan beri pahala lebih besar daripada musibah dia. Tak ada pun pahala yang lebih kecil daripada musibah. Kalau seorang bersabar. Pahala tu lebih besar pada musibah. Bahkan seringkali kita, tuan-tuan, dengan musibah yang melanda kita, Allah ganti lebih besar. Musibah kita tak interview kerja tak dapat. Maka Allah ganti kerja jauh lebih baik, gaji lebih besar. Musibah kita minang-minang orang tak dapat. Lalu Allah ganti dengan pasangan yang lebih baik, yang lebih senang hidup kita. Musibah kita dengan ikan tak dapat. Allah ganti lebih baik. Dapat ikan banyak dekat pasar-pasar. Banyak nikmat kita dapat. Musibah kita hari ni ustaz, masak nasi goreng tak jadi ustaz. Jadi nasi hitam. Maka Allah gantikan dengan nasi biryani gam. Suami tak apalah, biar abang belilah biryani gam. Lagi sedap pada nasi goreng kita. Jadi apa pun musibah kalau kita tengok tuan-tuan, Allah ganti lebih besar. Tak ada pun musibah Allah ganti benda kecil. Besar-besar kita dapat. Musibah ada seorang hamba Allah. Bila dia bercerai, sedihlah bercerai. Sedih punya sedih. Tak lama, ialah nampak kita pun bergaul dengan dia, muka sedih orang bercerai. Lepas lama dia kahwin. Lepas tu dia punya gembira. Lalu kita tanya kenapa gembira? Ah ustaz, dulu bini saya ikan bilis, sekarang dapat ikan kembung ustaz, lagi sedap. Ikan kembung bini sekarang. Maknanya lagi seronok. Mengenang cerai dulu, sedih. Tapi bila Allah ganti, sehingga dia kata dulu, nikmatnya macam ikan bilis dengan bini lama, sekarang macam ikan kembung. Maksud kita tuan-tuan sekalian ialah Allah akan ganti lebih besar, lebih besar. Jadi macam mana kita kata benda itu besar dalam hidup? Rupanya kecil. Jadi maksud saya, apa yang dikatakan oleh Zunnun Al-Misri, makna muraqabah, kita pilih apa yang Allah pilih. Kemudian apa yang Allah anggap besar, benda tu kita rasa besar lah. Apa yang Allah anggap kecil, kita pun kena anggap kecil. Jangan anggap dia besar. Anggap dia kecil. Maka Allah bantu, Allah tolong kita. Kata Abu Abbas An-Nas Abadi, sifat harap kita tuan-tuan nampak syurga, nampak pahala banyak. Ini mendorong kita untuk taat pada Allah. Macam seorang pelajar, dia katakan dapat nombor 1, kita bagi hadiah basikal. Mendorong dia untuk belajar sungguh-sungguh. Dan sifat takut pula. Takut azab Allah, hukuman Allah, neraka Allah. Menjadikan kita takut nak buat maksiat. Jangan buat, nanti kena pelempang. Jangan buat, nanti kena pukul. Kita pun takut. Tetapi muraqabah,
Dia akan menjadikan kita berada pada jalan yang benar secara sebenar selama-lamanya. Yang ini kita akan istiqamah dengan muraqabah tersebut. Kata Abu Abbas Al-Baghdadi, dia kata muraqabah bukan sekadar menjadikan tindakan zahir je, betul. Bukan perkara yang berkait dengan cara berfikir, yang berkait dengan lintasan hati. Datang lintasan hati kita nak maki orang tu, nak curi barang orang tu, datang. Kita pun, jangan, Allah tahu apa aku bisik. Allah tahu apa yang aku sedang niatkan. Allah tahu. Akhirnya orang ni, tuan-tuan, dia niat tak betul pun Tuhan dah hukum dia. Ya Allah, ini silap saya niat tak betul tadi. Saya niat tadi nak pergi kedai makan, tak nak belanja orang. Biasa belanja orang. Hari ni tak nak belanja orang. Dah kedai pandai-pandai lah bayar. Niat ni tak baik, tak nak belanja orang. Tiba-tiba tuan-tuan Allah pun tegur dia. Orang lain belanja dia. Malu dia. Yang belanja dia pula tu orang miskin. Dia niat jahat ni, biasa dia pergi kedai belanja orang. Satu kedai dia belanja. Dia orang baik. Hari tu mari niat tak baik. Malaslah belanja-belanja, bayar sendirilah. Macam jimat duit hari ni kau tak belanja orang. Dia bagi buah tak elok. Tiba dia duduk makan, orang lain belanja dia. Allah malu. Tak pernah tak berlaku pada kita tu. Kita ada niat ni. Niat. Naik kereta, naik kenderaan. Tak nak bagi jalan dia. Tak nak bagi dia jalan. Jangan bagi dia melintas. Tiba-tiba tengok depan tu ayah mertua. Ya Allah malunya. Kenapa tak bagi ayah mertua? Ayah mertua tengok muka ketat. Apa pasal muka ketat. Aku nak lalu pun dia tak kasih. Niat kita dengan cepat Allah tegur tu lah. Jangan niat benda tak elok. Bila orang tu Allah Ta'ala sayang, tuan-tuan niat salah pun Allah tegur. Jangan kata buat salah. Niat tu. Niat hari ni, nak makan tak nak kongsi. Niat hari ni, aku nak makan seorang. Jadi makan cepat sikit lah. Biasa, kita makan pukul 7.30. 7.30 makan, bini kita pun turun dari atas. Anak-anak. Kena kongsi. Ni tak, nak makan seorang. Bawa balik hasil lemak ayam. Duk bawa nak makan cepat seorang. Makan-makan terlekat tu lah ayam. Makan-makan lepas tu keluar balik, muntah balik. Asal tak nak beritahu bini nampak juga muntah ni, muntah nasi lemak ni bang. Abang tak beli ke saya ke? Tak beli ke anak-anak ke? Niat dia nak makan seorang je. Kata jangan niat benda tak elok. Seorang yang kita katakan bila dia niat tak baik, kalau Allah Ta'ala sayang pada dia, Allah tegur dia. Tapi kalau Allah tak sayang dia, Allah biar dia dengan perangai dia. Akhirnya jadi, daripada mula niat, akhirnya terlekat perangai. Terlekat perangai terus jadi perangai jahat. Terus dia tak buat baik. Maka hati-hati. Kata Jurairi, jalan yang kita nak lalu untuk dekat dengan Allah ni ada dua landasan dia. Yang pertama, kita mesti paksa diri kita untuk muraqabah terhadap Allah. Paksa diri. Bahawa Allah sedang perhati kita. Paksa diri. Kau jangan sembarangan. Kau jangan macam-macam. Allah tengok tu. Allah lihat tu. Kita buat apa. Allah tahu tu. Kita niat apa. Paksa diri. Yang kedua tuan-tuan. Paksa diri. Apa yang kita tahu. Kita amalkan. Dah tahu hakikah. Kelebihan hakikah. Buatlah. Biar tak ada duit pun nak buat juga. Dah tahu kelebihan zikir pagi. Zikirlah. Walau sibuk macam mana. Dah tahu kelebihan solat duha. Macam mana kita sibuk nak solat duha. Paksa tuan-tuan. Yang kita tahu paksa kita buat. Ada dua benda kalau kita paksa kita akan berada pada jalan yang betul. Pertama paksa diri untuk muraqabah. Dengan memberitahu bahawa Allah sedang tengok kita. Allah perhati kita. Allah tak biarkan kita. Yang kedua paksa dengan ilmu yang kita tahu untuk kita beramal. Kata Al-Murta'ish. Sini dia je Munaish. Asalnya Murta'ish. Iaitu Abdullah bin Muhammad. Yang merupakan kawan pada Junaid Al-Baghdadi. Seorang ulama yang kaya-raya. Tetapi dia membiarkan kekayaannya. Dia tak peduli dengan kekayaannya. Yang meninggal tahun 328 Hijriah. Dia kata apa? Muraqabah ialah satu sifat waspada atas apa yang berlaku dalam batin kita. Sebab kita sedar Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita, mendengar percakapan kita, walau kita dalam hati. Tentu kalau orang umum dilihat muraqabah ni macam CCTV je. Tapi orang yang dekat dengan Allah ni dalam hati ni apa terlintas.
Datang riak, datang sombong, datang ujub. Ya Allah, Allah tengok muka kau riak ke? Kau sombong ke? Maka datang takut ni. Oh, kau rasa diri kau ni hebat sangat ke? Terus sesuatu yang sedang memberi peringatan pada kita. Sehingga kita menjaga dalaman itu. Sebagaimana kita jaga zahirnya. Kata Imam Ibn Atta, bila ditanya, apakah amal ibadat paling baik? Muraqabah. Kenapa muraqabah? Sebab muraqabah menjadikan amal itu berterusan. Dan tidak terbatas dengan sifat-sifat yang tertentu. Ibn Khawas berkata, pengawasan menghasilkan muraqabah. Muraqabah menghasilkan pengabdian lahir dan batin pada Allah. Artinya kalau seorang benar ada muraqabah, zahir dan batin ni sama. Sunyi dan di hadapan manusia sama. Kalau depan orang dia solat, belakang orang pun dia solat. Depan orang dia sedekah, belakang orang pun dia sedekah. Dia tak ada membezakan waktu, tempat, keadaan. Dia sama. Maka ini orang yang muraqabah. Kata Abu Usman Al-Maghribi, seorang itu kena paksa dirinya, iltizam dengan 3 perkara. Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, muraqabah. Yang ketiga ialah dia pastikan setiap amalannya berdasarkan pada ilmu yang kita telah terangkan semalam. Dia mesti ada muraqabah, dia mesti ada muhasabah. Dan dia kena pastikan setiap benda dia buat ada ilmu. Mesti ada daripada hadis nabinya, mesti ada daripada kalam ulama' mu'tabarnya, mesti ada daripada ijtihad ulama'-ulama' yang diakui ilmunya. Ya, ada kadang-kadang setengah amalan tu kita tak nampak dalam hadis secara zahir, tapi ia diistimbatkan oleh ulama' atau diijtihad oleh ulama'. Maka mereka para alim ulama' adalah waris Nabi. Ya, bukan kita kata, oh ni tak ada hadis Nabi. Tak ada. Bukan semutlak itu kita menolak ilmu. Sebab dalam hadis Nabi yang memang zahir kita tak nampak. Tapi para ulama', para musyahidin, para kita katakan awliya', mereka berisyak, mereka nampak inilah amalan sebenar. Lalu kita mengikuti mereka. Kedangkalan ilmu bahasa Arab kita, pemahaman hadis kita, fiqh hadis kita. Jangan terikut-ikut dengan orang kata, oh ni tak ada dalam hadis, ini tak nampak pun dalam hadis. Tidak secepat itu. Kita tak kata perkataan itu mutlak salah. Kita juga tak kata ia betul 100%. Tapi setiap perkataan kita tengok siapa yang tuturkan. Kalau mereka di kalangan ulama'-ulama' yang punya ijtihad dan sekian-sekian, maka kita membenarkan dia. Kalau bukan, maka kita mencari ulama' yang muktabar dan hal tersebut. Kata Abu Hafs, kita kalau duduk mengajar, ni untuk guru, ustaz-ustaz. Memang bila kita mengajar ni tuan-tuan, ramai orang dengar ni. Ramai orang dengar. 1,000 orang, 2,000 orang. Maka kecenderungan manusia bila ramai dengar, dia akan memperindahkan zahir dia. Mana-mana pergi seminar, dia tahu yang datang seminar ni ramai. Dia pun pakai lawa cantik. Ada kok, blazer. Serban pun Masya Allah, beliknya lawa lah. Belik ala Doha, Qatar. Dan kasutnya Masya Allah, kilat. Lebih pada askar, lebih pada tentera. Sekian-sekian. Ya, secara umumnya, Islam suka kita cantik. Penampilan cantik itu memang diajar oleh Islam. Namun, kalau kita memang menjaga penampilan kita, kerana melihat ramai orang, maka yang lebih aula kita jaga ialah penampilan batin kita kerana Allah perhatikan kita. Allah lebih aula kita lihat, lebih utama untuk kita persembahkan keindahan berbanding makhluk-makhluknya. Sebab itu Allah berfirman, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, waktu mana kamu mendatangi masjid ingin menyembahku, maka ambillah segala perhiasanmu. Untuk kamu tunjukkan pada aku. Tak tahu kalau kita dengan orang bukan main lawa, comel, dengan Allah lebih kurang, maka ini salah. Sebab itu kata Abu Hafs, sebagaimana kita berdiri duduk depan orang ramai, kita menjaga penampilan zahir, demikian juga kita dengan Allah bukan lebih aula dan lebih utama lagi. Kerana apa? Kerana hak Allah lebih utama. Abu Sa'id Al-Kharras, dia kata apa? Salah seorang syekh nasihat aku. Dia kata, engkau mesti mengawasi batinmu dan muraqabah kamu terhadap Allah. Itu je pesan dia. Maka satu hari, kata Abu Sa'id Al-Kharras, aku berjalan padang pasir. Tiba-tiba aku dengar suara yang keras. Bunyi suara menakutkan. Aku ingin paling belakang tapi ingat pesan syekh. Kamu mesti sentiasa awasi batin kamu, bukan awasi zahir kamu. Batin kamu, jangan salah. Dan muraqabatullah.
Ni, dengar bunyi kuat ni. Dia jalan. Mau saja berpaling ke belakang. Kalau tidak akan ingat pesan Tok Guru dia, sibukkan dengan diri sendiri. Sibuk baiki diri. Sibukkan dengan Allah. Maka tiba-tiba tuan-tuan jatuh seekor singa. Kena atas baru dia. Singa tu dah mati. Nak beritahu apa ni tuan-tuan? Bila bahaya mendatang, lalu kita tetap meletakkan keutamaan menjaga pengawasan, mengawasi diri kita pada Allah, maka Allah menghilangkan bahaya tu. Tuan-tuan, kita duk ingat binatang-binatang, orang-orang yang kita awasi selama ni, dek kejahatan dia, bahaya. Kita pun begitu berawas dengan benda ni. Bila nak masuk paya, dipakainya kasut getah, jangan kena pacak, jangan kena lintah. Bila masuknya kat sini, dipakai gini, dengan adanya COVID, topengnya tak pernah tanggal, lekat ni. Lebih dia berpegang daripada Quran ni sendiri. Dia punya jaga pengawasan. Tapi dia tak mengawasi Allah dalam hidup dia. Maka bahaya yang ditakuti tetap menimpa dia. Tapi seorang yang meletakkan pengawasan Allah, maka Allah Ta'ala selamatkan dia daripada perkara lain yang dia takut berlaku pada dirinya. Sebab itu, apa kata Rasulullah SAW? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah dia, maka Allah jaga kamu. Memanglah orang ni kiri kanan merancang nak buat jahat kat kita. Tuan-tuan, kalau kita nak cakna orang kiri kanan yang merancang, yang ni nak dengki kita, yang ni nak balong kita, yang ni nak fitnah kita. Kalau kita duk peduli benda-benda ni tuan-tuan, habis masa kita. Habis macam mana nak tangani yang dengki saya, yang fitnah saya, yang cuba nak mencari kelemahan saya. Kita kata gini, awasi diri kamu dengan Allah. Jaga Allah. Hak Allah jaga, maka Allah jaga hak kamu. Maka selamatlah kamu. Imam Al-Wasiti kata, afdalut ta'at hifzul awqat wa huwa alla yutali al-abdu ghaira haddihi wa la yuraqibu ghaira rabbihi wa la yuqadibu ghaira waqtihi. Sebaik-baik ketaatan ialah menjaga waktu. Iaitu waktu bagaimana dia tidak melihat sesuatu di luar batasan dia. Dan dia tidak bermuraqabah, berwaspada melainkan dengan Allah Ta'ala. Dan dia tidak menghampirkan dirinya dengan waktu yang dia ada melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi waktu. Maka macam mana nak menjadikan waktu ni paling baik? Dengan sentiasa mentaati Allah. Jaga sempadan-sempadan Allah. Dengan sentiasa muraqabah. Dengan sentiasa menggunakan waktu bagaimana cara untuk kita melakukan semua perintah Allah. Maka datanglah muraqabah yang sebenar. Dan insya-Allah mudah-mudahan sifat muraqabah ini kita faham huraiannya dengan contoh-contoh yang banyak yang kita berikan. Maka kita simpulkan muraqabah ini sebagai penutup ialah kelebihan muraqabah. Yang pertama kata ulama, sebab masuk syurga. Yang kedua, mendapat redha Allah Ta'ala. Yang ketiga, ia menjadi pendorong untuk kita bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat, Allah sentiasa bersama dengan kita, membantu dan menolong kita. Yang kelima, dia membantu kita meninggalkan maksiat dan kemungkaran dengan mudah. Yang keenam, ialah ibadat yang paling mulia sekali. Yang ketujuh, itulah dia sifat-sifat iman. Dan yang terakhir, yang ke-8, seorang akan bahagia dengan sifat muraqabah ini dan sentiasa terbaiki segala keadaan dirinya. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.